Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wa sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil huquqi alaina ajma'in wa khususan ila hadrati Syekh Abu Abdullah Husain Nasir bin Muhammad Taib Al-Mas'udi Al-Banjari bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab ke-10 hayatun, artinya hidup Allah Ta'ala. Bermula maknanya iaitu satu sifat yang maujud, yang berdiri dengan zat, yang mewajib bagi zat akan kaunuhu hayyan, yang mengesah ia bagi zat akan bersifat ia dengan segala sifat ma'ani, padahal tiada ta'aluk ia dengan sesuatu jua pun. Lawannya al-mautu, artinya mati, iaitu mustahil. Dalilnya firman Allah Ta'ala, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Artinya, berserah olehmu atas Tuhan yang hidup yang tiada mati. Baik, kita sambung lagi sifat yang ke-10 daripada 20 sifat. Jadi macam biasa bawa 5 perkara. Yang pertama nama dia hayatun. Ha ya alif ta marbutah. Kemudian erti terjemah bahasa. Hayatun bahasa Arab diterjemah ke dalam bahasa Melayu artinya hidup. Siapa yang hidup? Allah Ta'ala. Hidup Allah Ta'ala. Perkara yang ketiga maknanya, makna sifat. Jadi dalam kitab Hidayatul Sibyan kita rujuk bermula maknanya sifat hidup tu ataupun hayat tu. Bermula maknanya hayat iaitu satu sifat. Jadi hayat iaitu satu sifat. Jadi macam kita bicara bila pagi tadi. Maknanya nak memahamkan kepada kita bahawa hayat tu sifat. Bukan bukan yang lain, tetapi hayat tu adalah sifat yang ada pada Allah Ta'ala.
Yang lagi, yang maujud. Apa makna maujud? Bukan sungguh ada. Ada dan sungguh. Terbalik. Okey dah tu. Nampak agak sikit tak? Ada dan sungguh. Maknanya sifat hayat tu ada dan sungguh. Bukan main-main. Maknanya sungguh tu memang sungguh hidup. Kita ni hayat juga. Pinjam-pinjam cakap majazi aklinya, kita pun ada hayat juga lah. Ada hidup. Tapi hayat kita ni tak sungguh. Jadi makna bila hayat kita tak sungguh, hayat kita bukan maujud. Hayat kita ni pinjaman. Hayat Allah maujud, sungguh. Maknanya hidup sungguh. Kita ni bukan hidup sungguh. Kita ni dihidupkan. Beza. Allah bukan dihidupkan, Allah hidup. Kita dihidupkan. Kita tambah di kat depan. Jadi bila makna perkataan dihidupkan, maknanya pinjaman ialah atas izin, biiznillah, dengan izin Allah. Kan? Macam mana ayat tu? Ainama takunu yadrikumul maut. Macam? Yudrikumul maut. Di mana jua kamu berada, maka ajal ataupun maut itu akan datang kepada kamu. Tu maksud dia. Maknanya asalnya kita bukan hidup pun, kita mati. Ya. Adapun Allah maujud, sifat hayat, maknanya Allah sungguh-sungguh hidup. Tu. Kemudian kita pergi lagi yang berdiri dengan zat. Maknanya sifat hayat ni berdiri atas zat Allah. Yang mewajib bagi zat akan kaunuhu hayyan. Maknanya apa? Sifat lazim melazimi. Maka maksudnya situ, murad dia, adanya hayat, maka adalah kaunuhu hayyan. Takdir kata hayat tak ada, maka tak adalah kaunuhu hayyan. Tapi takdir itu mustahil. Faham dia tu? Hebat dah. Boleh ngajar ni apa ni? Kan? Ngajar macam ni sedap. Kita tanya respon, baru kita nampak maknanya dia faham. Ni tanya blur, tanya senyap. Dah faham ke tak? Gitu. Yang mengesah. Dan lagi sifat hayat ni, okey, saja nak test sebab dah banyak asyik jawab je ni. Apa beza sifat hayat yang kita belajar malam ni dengan sifat pagi tadi yang kita belajar 3 tu? Kudrat, iradat, ilmu. Kalau siapa perasan, pada susunan ayat Tuan Guru Abu Abdullah Hussein Nasir dalam kitab Hidayatul Sibyan ni, kalau tengok pada ayat-ayat sifat yang sebelum ni, kudrat, iradat, kudrat, iradat, ilmu tu, susunan ayat dia pada makna sifat tu dengan susunan ayat pada sifat hayat ni. Depan dia semua sama, betul tak? Mula dia akan kata nama sifat. Okey. Lepas tu dia akan cerita erti dia. Lepas tu dia akan kata ini satu sifat. Betul? Sama tak lagi kan? Lepas tu dia akan kata yang maujud. Sama lagi. Lepas tu dia kata dia akan terangkanlah makna sifat tu. Kalau pada hayat ni dia kata berdiri dengan bukan. Yang kelima ni dia kata sifat itu berdiri pada zat Allah dan mewajibkan kaunuhu sifat tu. Okey, yang tu pun sama lagi. Betul? Tapi bila sampai yang lepas tu, sama tak dengan yang sebelum-sebelum ni? Tak sama. Apa yang tak sama? Tahulah dia tulis yang mengesahkan. Tapi dia punya apa orang cakap, cara tulisan tu. Ataupun bukan cara tulisan, maksudnya kaedah lah. Kalau perhati balik sifat yang atas, sifat kudrat, sifat iradat dan sifat ilmu, lepas dia cerita pasal satu sifat, lepas tu maujud, lepas tu mewajibkan akan kaunuhunya, lepas tu dia akan kata yang takluk ia. Betul tak? Cuba tengok. Tapi sifat hayat ada tak dia kata yang takluk ia? Situ beza. Itu kaedah mengaji. Jangan menonong. Kita kena mencari apa yang tersirat di dalam kitab. Baru kita rasa kitab ni khazanah macam emas. Baru kita rasa kitab ni bernilai. Lepas tu ada orang tanya pada ana,
Allah ustaz, kitab macam baru lepas perang Jepun. Nampak? Hancur lebur kitab. Belilah kitab baru ustaz kat kedai belambak. Memang boleh beli, bukan kita tak ada duit. Tapi ni emas. Faham? Lepas tu kita tak tukar kitab yang baru. Sebab kitab ni biar hancur macam mana pun, kitab ni lah aku menadah dengan tok guruku. Maka sampai ke mati aku akan pegang kitab ni. Faham? Sebab perkara tu tak boleh diulang semula. Takkan sama balik. Sebab benda yang dah lepas, mana boleh patah balik dah. Jadi kalau hilang kitab ni, Allah memang sedih. Nangis kan? Saya satu je kitab yang mengaji dengan tok guru, bukan hilang, tapi terpaksa diberi pada orang. Sebab dia berhajat sangat. Ada seorang nama Pak Teh duduk kat pondok ni dulu. Mata dia bukan buta, tapi dia rabun terlampau kuat sampai dia tak berapa nampak. Kitab Kifayatul Muhtaj. Saya ngaji dengan tok guru penuh dengan dobit apa semua. Lepas tu tok guru minta saya buka pula lepas tu, sebab tok guru tak buka dah. Lepas habis khatam kitab tu, itu sekali kita dapat khatam kitab tu. Lepas habis khatam, Pak Teh tu dia nak kitab tu. Saya kata tak boleh. Dia kata kitab ni ibarat nyawa saya. Memang saya nak nyawa ustaz bersama saya. Oh, kalah kita. Jadi kita bagi jugalah kat dia. Sampai sekarang dia simpan. Kalau saya ngajar di belah Gerik tu, kadang-kadang dia datang sebab dia duduk belah sana. Tu. Jadi ini baru kita nampak bila kita faham isi dalamnya, ada benda tersirat, baru kita nampak kitab yang dipandang nipis ini sangat hebat. Barulah kita membesarkan ilmu. Siapa membesarkan ilmu Allah, Allah membesarkan dia. Dia bergantung kat diri kita lah. Kan? Kita tengok. Macam contoh Ustaz Azhar Idrus. Kan? Sebelum dia jadi ustaz, orang panggil dia apa? Orang panggil dia Encik Azhar Idrus. Betul tak? Ada siapa tak nak bukakan pintu untuk dia kalau dia nak masuk kat mana-mana pejabat ke apa? Tak ada. Biar gitu. Ada siapa terhegeh-hegeh nak salam dia waktu tu? Tak. Kan? Tapi bila dia membesarkan ilmu, macam mana dia besarkan ilmu? Ustaz Azhar Idrus ni dia tak duduk pondok, dan dia tak pernah duduk tahfiz, dan dia tak pernah duduk pesantren, tak pernah duduk mengaji Yaman ke Mesir ke Al-Azhar ke, tak pernah. Tetapi dia besarkan ilmu dengan dia korbankan masa dia. Lepas habis kerja, dia pergi talaki dekat rumah tok guru. Pergi bagi salam tok guru nak nadah kitab ni. Dia pun beli kitab nadah. Face to face, 2 orang, dia dengan tok guru dia saja, talaki dekat rumah. Dia ana baca dalam biodata dia, sehari dia peruntukkan 6 jam untuk mengaji kitab. Dalam setahun dia boleh khatam sampai kat 10 kitab. Dia boleh khatam, kadang 12 kitab. Belajar bertahun-tahun, akhirnya berpuluh-puluh kitab khatam. Kan? Daripada tak reti cakap Arab sampai boleh dobit perkataan Arab yang tak ada baris. Sampai sekolah Arab panggil dia untuk mengajar, padahal dia bukan sijil Mesir. Dia tak ada sijil. Dia ngaji sendiri dengan tok guru saja. Tapi sekolah Arab panggil dia sebab waktu tu ustaz daripada Arab ni, daripada mengaji luar ni tak ramai lagi waktu tu. Jadi tak kekurangan guru. Panggil dia mengajar. Dalam biodata dia, dia cerita dia nak pergi kerja. Dia kerja juga. Sambil kerja boleh mengaji. Kita tak ada kerja, kenapa tak boleh mengaji? Dia sambil kerja mengaji sampai boleh jadi ulama. Dia potong nota benda yang dia tulis dobit ni, apa yang tok guru dia kata, dia potong kecil, dia tampal atas motor. Kat motor dia. Jadi bila trafik light merah, dia hafal. Sementara nak tunggu hijau. Gitu. Dia cerita ni, dia cerita sendiri. Bukan saya reka. Kan? Lepas tu sampai kat pejabat dia kerja ni lah, type gitulah, kerja-kerja office biasa. Kat meja tu kan selalunya kalau meja pejabat ni dia ada kaca. Dia ambil nota-nota yang dia mengaji dengan tok guru dia selit bawah cermin kaca tu, kat meja tu. Jadi dia buat kerja sikit, dia hafal sikit. Buat kerja sikit, dia hafal sikit. Apa-apa akhirnya ingatan dia jadi kuat. Kan? Akhirnya jadi seorang yang hebat. Sebab apa Allah besarkan nama dia? Kerana dia besarkan nama Allah. Dia besarkan ilmu Allah. Jadi bergantung dengan kita lah. Kalau kita tidak membesarkan ilmu Allah, jangan tanya kenapa kita tak jadi apa pun. Itu je.
Kan? Boleh insya-Allah. Tak kira umur kita berapa pun. Ana pun start 25 umur baru berubah. Sebelum tu habis pacak motor Kan? Masa tu lah. Tapi umur 25 kita nyesal dah kehidupan kita yang dulu. Kita buat sungguh-sungguh. Kan? Jangan main-main. Buat sungguh-sungguh. Insya-Allah kan? Kita dapat. Dia gitu. Jadi kat hayat ni balik. Lari kona ni tadi dah. Mengesah tadi. Nak cerita ni bagi nampak macam mana kita nak mengaji tu. Biar nampak beza. Atas ni dia cerita takluk. Sampai kat hayat, dia tak cerita takluk. Terus dia masuk, dia kata, yang mengesah ia bagi zat akan bersifat ia dengan segala sifat ma'ani. Maknanya sini murad dia apa? Murad dia sifat hayat tak ada takluk. Tu murad dia. Yang macam korang baca nota-nota tu, itu sudah dikeluarkan oleh ulama' daripada kitab-kitab ulama'. Kan? Kita ni kita belajar macam mana nak cedok daripada kitab-kitab ulama'. Cedok dia begitu, dengan baca dengan teliti betul-betul apa isi tersurat dan tersirat di dalam kitab. Baru kita buat keluarkan. Yang kita buat keluarkan tu kita dobitkan di tepi. Jadi sifat hayat tidak ada ta'aluk. Sifat hayat tugasnya hanyalah mengesah ia bagi zat akan bersifat ia dengan segala sifat ma'ani. Jadi sifat hayat ni tujuan dia ataupun hikmahnya itu adalah untuk mengesahkan segala sifat ma'ani. Okey, boleh jelas? Jadi maknanya sifat hayat mengesahkan sifat kudrat, mengesahkan sifat iradat, mengesahkan sifat ilmu, mengesahkan sifat apa lagi? Lepas tu sama, basar dan kalam. Kerana kalau tak ada sifat hayat ni, maka apa jadi dengan sifat ma'ani yang lain? Kudrat, iradat, ilmu tu. Apa akan jadi? Terbatal lah. Sebab sah lawannya batal. Hayat mengesahkan. Kalau hayat tak ada, tak sah, batal. Jadi mustahil, akal tak boleh terima bahawa sifat hayat itu tak ada. Jadi dari situ mewajibkan ada sifat hayat. Kemudian soalan lagi, kenapa ma'ani je? Dia kata sini, mengesah ia bagi zat akan bersifat ia dengan segala sifat ma'ani. Kenapa ma'ani je? Dan nafsiyah, salbiyah, yang kita belajar dulu ni, nafsiyah ni wujud. Wujud je dalam nafsiyah. Dan salbiyah yang 5 tu, iaitu qidam, baqa', mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu binafsihi dan wahdaniyah. Tapi dia kata sini, sifat hayat mengesahkan akan zat itu bersifat dengan segala sifat ma'ani. Kenapa dia sebut ma'ani je, yang lain tak sebut? Kenapa? Itu Ana dah jawab dah, Ana dah bagi tahu dah jawapan dia dulu. Kerana apa? Lupa. Nasib baik jujur. Kerana sifat ma'ani sahaja yang sebenar-benar sifat. Sebab tu sekali lagi cuba perhatikan sifat-sifat yang masuk dalam ma'ani dalam kitab Idatul Sibyan ni, penerangan dia dengan sifat yang bukan ma'ani, macam salbiyah. Kalau baca balik pada makna sifat-sifat yang lain seperti sifat kidam, baqa' dan sebagainya, ada tak dia tulis itu ia adalah satu sifat yang maujud? Ada tak? Tak ada. Sebab apa? Sebab dia sebenarnya bukan sifat. Tapi bila sampai ke ma'ani, dia kata ia adalah satu sifat yang maujud. Sebab apa? Sebab ma'ani sebenar-benar sifat. Jadi kalau segi hakikatnya, yang sebenar-benar sifat ma'ani je. Kan? Wujud pun bukan sifat, kidam baqa' tu semua bukan sifat. Kalau segi hakikat sebenar. Tapi dari segi ilmu kita mengaji, kita kata ia sifat lah. Pening dah. Kalau dalam ni bening dah, yang dalam tu lagi bening. Tapi dia begitu lah. Sebab tu mengaji tak boleh sekali gitu je. Dia kena mengaji banyak-banyak. Lama-lama terbuka lah, insya-Allah. Tapi begitulah yang Tok Guru ajar, Tok Guru pesan, gitulah. Yang sebenar-benar sifat adalah sifat ma'ani. Kami dulu lagi kelakar. Ngaji dobik betul-betul daripada mula wujud, kidam, baqa'. Lah kali bila hatam dah sifat 20 sampai habis dah,
Tok Guru berkata, okey habis dah kita khatam dah sifat 20. Jadi yang sebenarnya sifat bukan 20, 6 aja. Betul lah. 6. 6 bukan 7. 7 aja iaitu sifat ma'ani. Kami cengang lah. Habis tu yang lain bukan sifat. Bukan. Aduh, penat ngaji. Tak penat. Tak, tapi penting juga benda tu. Tak boleh tolak. Ada. Sebab apa? Sebab wujud dari segi hakikatnya dia nak mengatakan adanya Allah. Nak mengatakan kewujudan tu, ada tu. Tetapi ada tu sendiri tak boleh dilihat. Sebab sifat ni kita boleh lihat ataupun rasa. Contoh jubah ni berwarna putih. Putih tu sifat. Nampak tak putih? Kalau tak nampak, tak lama tu. Ni putih tu sifat nampak. Dan wujud nampak tak? Saya ni wujud. Mana wujud pada saya? Cik tunjuk. No ustaz, ni dia saya. Tak wujud mana? Kena tulis dulu. Wow jim wow dal. Tu wujud atas dahi. Dah bukan yang tu. Sebab tu yang itulah bicara ulama. Wujud bukan sebenar-benar sifat, tapi nak mengatakan bahawa Tuhan tu wujud, nak mengatakan ada tu. Itu yang dibicara tentang amrun ittibari. Itu panjang lagi lah kalau nak urai. Itu nanti kita ngaji kitab yang lebih dalam. Tapi nak bagi faham basic dia macam tu dulu. Kidam bakok semua pun itu namanya salbiah. Sebab apa salbiah? Sebab salbun, menafikan. Bukan sebenar-benar sifat. Dia cuma nak menafikan aja. Menafikan bahawa Tuhan tak ada permulaan. Tuhan tak ada pengakhiran. Tapi tak ada permulaan tu nampak tak? Nampak. Macam kita lah contoh juga. Kita ni bukan tak ada permulaan. Kita ada permulaan. Tapi ada permulaan tu nampak tak kat kita? Nampak tak? Ada permulaan tu pada saya. Kalau nampak cuba tunjuk mana ada permulaan tu pada saya. Nampak. Tapi nak nafi saya ni tak ada permulaan tak boleh. Saya memang ada permulaan, tapi nak tunjuk tak boleh. Tu amrun i'tibari. Tapi bila main dengan ma'ani boleh nampak. Boleh tunjuk. Sifat sama mendengar. Nampak tak mendengar saya? Tampak juga. Bayar. Bila antum cakap dengan Ana pun jawab, nampaklah Ana mendengar. Nampak? Menunjukkan bahawa Ana mendengar. Tu mendengar. Dah kat mana mendengar? Tu telinga. Faham? Itu sebab tu ma'ani dikatakan sebenar-benar sifat. Kudrat boleh tunjuk kudrat. Tu tenaga boleh angkat tiang. Ada tenaga tu. Nampak? Dah kendak tengok sampai 4 pinggan tambah nasi. Kendak sangat tu makan nasi. Nampak? Ma'ani nampak. Faham? Nak ceritanya tu. Jadi sebab itulah sifat ma'ani dia disebut sebenar-benar sifat. Sifat yang maujud. Jadi pada hayat ni sama jugalah. Cuma membezakan hayat itu dia mengesahkan aja. Sebab itulah dalam ni dia kata mengesahkan segala sifat ma'ani. Kenapa disebut ma'ani saja? Boleh jawab dah sekarang. Ke tak boleh jawab lagi? Jenuh ulang. Kerana ma'ani itu sebenar-benar sifat. Pat ni belakang. Dia main ujung lah. Jadilah. Padahal tiada ta'aluk ia dengan sesuatu jua pun. Nampak? Baru dia jawab. Bila dah faham baru dia jawab. Bagi lagi mudah faham. Jadi maknanya padahal tiada ta'aluk ia dengan sesuatu jua pun. Maknanya padahal tu akibatnya. Maka akibatnya sifat hayat ni tak adalah ta'aluk pada apa-apa pun. Sama ada pada makhluk ke pada siapa tak ada. Sifat hayat ni cuma nak mengesahkan segala sifat ma'ani ada pada Allah Ta'ala. Okey, lagi soalan. Dah apa sebab ada sifat hayat ni? Kan wujud ada dah. Wujud tu kan dah mengatakan Tuhan ada. Dah hayat buat apa lagi? Maksudnya dah apa beza hayat dengan wujud? Kalau ianya benda yang sama, takkan ulama pergi ulang dua sekali. Kan? Jadi kalau ulang maknanya bukan benda yang sama lah. Dah kalau tak sama, apa beza hayat dengan wujud? Ada dengan hidup. Ialah kena mengenanya
Okey, dia begini. Kerana ini Allah Ta'ala. Allah tu ada wujud dan Allah tu hidup. Tapi makhluk, ada makhluk tu ada tapi tak hidup. Apa dia makhluk ada tapi tak hidup? Kalau ni tak boleh jawab kat tahu lah. No, batu sebelah tu. Dah batu hidup ke? Kalau hidup esok lagi hilang batu ni. Lagi mana pula? Kadang lembu je. Dah mana ada batu duduk situ ada. Dia tak hidup. Yang hidup ni manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan. Jadi batu ada tapi tak hidup. Dia wujud tapi tidak hayat. Jadi Allah Ta'ala wujud dan hayat. Nak mentahkikkan. Tak seperti makhluk. Kerana makhluk kadang-kadang wujud je tapi tidak hayat. Ada tak hidup tapi tak wujud? Tak ada. Kalau jawab ada kak, jam. Tak. Hidup tapi tak wujud macam mana? Okey, baik. Mana tadi? Mengesahkan tadi. Jadi selesai. Lawannya lawannya mustahil lah. Al-maut, mati. Artinya mati. Maut tu mati. Jadi hidup lawannya mati. Allah hidup dan tak mati. Okey. Apa fungsi lawan? Tujuan kita belajar lawan dalam sifat 20 ni. Dan kalau belajar yang wajib saja kan cukup dah. Belajar wajib je lah. Wujud, kidam, baqa'. Lawan-lawan tu tak payah. Tapi ulama' suruh juga. Sebab tu dalam nanti di bahagian hujung sifat 20 ni, dia akan senaraikan yang wajib dan yang mustahil. Kemudian dicampurkan. Mana mustahil pun kena tahu juga. Kena masukkan juga. Dan apa fungsi dia? Ingat pesan Ana, ulama' takkan buat satu kerja yang sia-sia. Itu ulama'. Adapun kita ahli mamak banyak sia-sia. Nampak? Tapi ulama' dia takkan buat kerja sia-sia. Apatah lagi dia tulis kitab, dia takkan tulis benda yang tak ada faedah. Jadi bila ulama' senaraikan sifat mustahil, pasti dan pasti mustahil tu bukan barang yang kosong saja. Bukan barang saja-saja. Tapi mesti ada perkara yang penting di dalam tu. Ini kerana kata Tok Guru, lawan itu mentahkikkan yang wajib. Lawan itu mentahkikkan yang wajib. Maksud mentahkikkan, menguatkan. Maknanya Allah itu hidup dan tak mati. Kerana apa? Kerana kita makhluk hidup dan mati. Tu beza kita dengan Allah. Nanti jangan sombong sangat. Jangan act sangat. Nak haramkan arak, haramkan tafiz. Act sangat. Mu napah tu pun Allah bagi hidup. Sedar ke diri sikit. Kan? Sebab tu kita kata Allah nak sombong tak apa. Sebab dia bukan orang bagi hidup kat dia. Dia memang hidup. Kita ni hidup pun pinjaman. Dan hidup kita akan mati. Tiba-tiba nak sombong. Nak ke mana sangat sombong? Tak boleh. Sebab tu bila renung, sebab tu pengajian sifat 20 kalau mengaji dengan penuh betul-betul, dia akan memberi kesan kepada hati. Tu. Jadi itulah antara hikmah terbesar tujuan kita belajar sifat mustahil, untuk mentahkikkan supaya membezakan antara kita dengan Allah. Kan? Macam sama macam kudrat kita belajar sebelum ni pagi tadi. Kudrat lawannya apa? Al-ajzu, lemah. Kan? Kudrat lawannya lemah lah. Kudrat berkuasa lawannya lemah. Jadi maknanya Allah itu berkuasa dan tidak lemah. Maksud tidak lemah tu takkan lemah sampai bila-bila. Adapun kita, boleh kita nak kata kita berkuasa gak. Maksud berkuasa sini ada tenaga lah. Mana kita bertenaga juga, tetapi tetap lemah. Sebab lepas dah pasang-pasang tiang, terbongkang baring. Mana? Lemah. Walaupun tadi kuat. Nampak? Hebat sangat. Nak. Orang cok dulu. Tak, dia tarik terus. Sebab dia tengah kuat. Masa tengah lemah,
cok tarik dia. Sudah. Tu. Jadi maknanya kita akan lemah, kan? Jadi sebab itulah ada satu orang ulama dia memberi pesan, pulunlah kamu dalam beramal saat kamu tengah riang. Riang tu maksudnya bukan sonok itu, tapi maksudnya tengah kuat, tengah bertenaga. Sebelum datang kamu lemah. Sebab nanti bila kamu lemah, nescaya ibadat dan amalmu jadi perlahan, jadi slow. Silat-silat tak buat terus. Jadi masuk tengah power, tengah semangat tu lah. Buat tu, buat sembahyang sunat, apa sebagainya. Sebab sagi lemah, lebur pula. Lain lah macam alim-alim ulama, wali-wali. Mereka istiqamah. Kan? Dalam lemah letih pun mereka tetap buat. Kita tanya semangat je lah. Kan? Dengar dapat tok guru puji, laju dah. Bukan bagi makan dah, angkat terus lembu. Dah, dukung terus lembu tu. Kan? Dah. Dengan semangat, lain semangat tak ada, kendur pula. Tu. Jadi masa ada semangat buat betul-betul. Tapi masalah yang ustaz semangat tak datang-datang. Jangan sampai tak ada semangat langsung, teruk betul. Nampak? Baik. Nak semangat kuat, kahwin cepat. Ada. Tak mana tadi? Tadi maut tadi ya. Jadi firman Allah Taala, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Artinya berserah olehmu atas Tuhan yang hidup, yang tiada mati. Sebab tu ana pesankan tadi tentang makna mustahil tadi tu. Sebab ayat ni, tengok Allah kata berserahlah kamu kepada Allah atau kepada Allah yang hidup, allazi la yamut, yang tak mati. Jadi maknanya Allah sendiri pun mentahqiqkan perkara mustahil padanya. Tak mati tu supaya menguatkan yang wajib. Dia begitu. Dan antara lagi hikmah sifat mustahil kita belajar, pegang begini. Yang wajib itu letak pada Allah, yang mustahil itu letak pada kita semua makhluk. Daripada awal sifat dululah kita belajar. Allah sifatnya wujud. Wujud lawannya tak wujud lah. Apa? Adam, tiada, kan? Tak wujud. Jadi yang Adam tu kita. Tak wujud tu kita. Kita memang tak wujud pun. Kita diwujudkan. Bukan wujud kita ni. Kita cuma diwujudkan. Diwujudkan mula-mula je ke? Masa Allah jadikan kita, lepas tu dah biar? Tak, diwujudkan setiap saat. Kerana Allah boleh menghilangkan wujud kita pada 1 detik sahaja. Kan? Kalau awak nak hilangkan kita sekejap, kelip mata pun hilang. Anda baca-baca kitab, kitab depan-depan hilang semua. Gimana? Awak boleh buat nak hilang. Kan? Itu lama sangat ustaz ni. Seorang-seorang hilang. Nampak? Tu. Kan? Awak boleh buat. Lepas tu kita belajar lagi yang lain. Apa lagi? Lepas wujud, kidam. Kan? Allah bersifat kidam. Maknanya kidam tak ada permulaan. Lawan pada kidam ada permulaan. Ada permulaan siapa? Kita semua. Semua makhluk ada permulaan. Tu kita berani cabar pada siapa-siapa, buktikan kalau ada makhluk yang tak ada permulaan. Semuanya ada permulaan. Allah saja yang tak ada permulaan. Dan baqa Allah tak ada pengakhiran. Kita semua ada pengakhiran. Jadi segala sifat yang lawan-lawan tu, mustahil tu, buh ke kita. Jadi bila kita ingat sifat mustahil tu kat diri kita, barulah dia akan menjadi man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal diri dia, maka dia akan kenal Tuhannya. Kenal diri ni maksud macam mana? Kenal sifat mustahil ini semua ada pada kita. Adapun barulah kita nampak Allah. Lepas tu kalau kita kenal kita Adam, baru nampak wujudnya Allah. Kita kenal kita ni ada permulaan, baru nampak kidamnya Allah. Begitu juga bila kita kenal kita al-ajzu, lemah, baru nampak kudrat Allah. Kalau kita nampak kita tak berkehendak, karahiyah, baru kita nampak Allah yang iradat. Tapi hari ni dia tak nampak diri dia tu yang lemah. Dia nampak, dia ambil hak-hak Tuhan, ambil sifat Tuhan. Dia nampak kehendak dia, dia nampak kuasa dia, dia nampak dia yang ada power. Semua orang kena dengar cakap dia. Itu ambil hak Allah. Lepas tu macam mana nak nampak Allah yang berkuasa? Dia nampak kehendak dia, dia nak pastikan apa yang dia nak mesti dia dapat.
Dia tak nampak Allah yang berkehendak. Tapi kalau kita faham iradat Allah, itu kehendak Allah. Kita tak ada kehendak. Kita ni karahiyah je. Kita buat secara terpaksa. Apa saja kita buat, semua terpaksa. Nah, Allah yang berkehendak. Nah, sama ada kita menang atau kalah, itu kehendak Allah. Time menang, wah, mu nampak. Nah, tapi bila time kalah, mu tak nampak pula. Nah, kenapa kita kalah? Patut kita menang. Tak patut benda pula. Allah yang nak menangkan, Allah yang nak kalahkan. Kita cuma ikhtiar. Lepas tu, pagi tadi, Ana bersama dengan ahli jawatan kuasa yang lain, FPU Pondok dan Tafiz, kita pergi ke Balai Polis Beruas untuk buat report atas Siti Kasim. Kan? Lepas tu kawan-kawan ni update lah dalam Facebook dan sebagainya, penuh lah komen. Tapi ada lah komen-komen yang menjengkelkan. Ada satu tu dia kata tak payah lawan lah Siti Kasim ni. Dia tu dia tu peguam. Lah kali menang kat dia juga. Tak boleh nak buat apa dia ni. Undang-undang pun tak boleh nak tahan dia ni. Buang masa je. Kenapa mu tak cakap ke Nabi Musa dengan Nabi Harun? Tak payah lawan lah Firaun tu. Dia ketua paling besar, raja paling besar, Raja Mesir. Semua tentera berapa puluh ribu tentera bawah dia. Tak payah pergi lawan lah dengan dia. Kenapa tak cakap itu? Kenapa tak cakap dengan Nabi Muhammad? Tak payah lawan lah Abu Jahal. Dia ketua kabilah di Mekah. Tentera berapa ramai kat 1,000 orang. Perang Badar nak lawan kita 313. Nak lawan 1,000 orang. Tak payah lawan lah. Nanti kalahnya. Nampak? Ni bukan soal menang atau soal kalah. Ini soal perjuangan kita membuktikan apa yang kita boleh buat untuk tolong agama Allah. Kerana itu yang Allah akan tanya. Bukan Allah tanya, menang tak itu lawan Siti Kasim. Allah tak tanya. Allah tanya saat orang menghina agamamu, apa yang mu buat? Apa yang kamu buat? Sewaktu Nabi Ibrahim dibakar di dalam api. Kan? Raja Namrud buat campak dia masuk dalam api tu. Dalam kitab tafsir Pimpinan Ar-Rahman, kami mengaji dulu pondok, sekarang dah stop dah. Tok Guru baca dulu. Tok Guru kata, api bukan sikit-sikit. Raja perintah seluruh rakyat bawa 2 ikat kayu api setiap seorang. Dan rakyat berapa ratus ribu orang rakyat. Jadi seorang bawa sikit, akhirnya bertimbun kayu api tu macam sebuah bukit timbun dia. Bukan sikit-sikit, sebuah bukit. Kemudian dibakar. Jadi bila bakar, kalau dah kayu api besar bukit, api takkan besar mancih ya. Api memang panas lah. Kita bakar sampah nak dekat sejengkal pun panas. Ini kan api sebesar bukit. 1 kilo panas dah. Tak ada siapa berani dekat. Dah macam mana nak campak Nabi Ibrahim? Akhirnya mereka buat 2 tiang. Dan tiang tu masih lagi ada. Tapi anda tak ingat kat negara mana. Tapi ada satu video kat YouTube, dia tunjukkan tiang yang mencampakkan Nabi Ibrahim. Ada 2 tiang. Dia buat 2 tiang tu diikat macam getah ke apa tak tahu. Lepas tu tarik plastik. Macam Angry Bird tu. Angry Bird tu tak tahu lah. Penghinaan kena Nabi Ibrahim tu tak tahu. Tapi begitulah. Dia tarik lepas. Nabi Ibrahim tu tercampak jauh, masuk ke dalam api tu. Tapi api tak membakar Nabi Ibrahim. Kerana api makhluk Allah. Taat perintah Allah. Akhirnya, masa Nabi Ibrahim duduk dalam api tu, ada satu burung kecil. Burung kata setengah pendapat kata burung pipit. Tapi maknanya burung kecil lah. Burung kecil ni, ramai-ramai dia pergi ke sungai cedok air. Lepas tu tuang atas api. Jadi ada satu lagi burung yang jenis besar. Setengah riwayat kata burung gagak. Burung besar. Burung besar ni kata, burung pipit, burung cik. Apa mu buat ni? Mu ingat boleh padam ke api? Dengan paruh mu kecil bawa air tu, ingat boleh padam? Wah masa je. Apa jawab burung cik ni? Yang memadamkan api bukan aku. Yang memadamkan api Allah Ta'ala. Tetapi sekurang-kurang aku ada jawapan depan Allah Ta'ala saat Allah tanya kepada aku esok, saat Nabiku dibakar, apa yang kalian buat? Aku akan jawab, sekurang-kurang aku mencedok air, walaupun aku tahu api itu tidak boleh terpadam dengan cedokan airku, tapi aku menunjukkan juga usahaku. Sekurang-kurang ada usaha. Ini kita duduk bahagian komen je. Kalau komen menyokong boleh tahan kira. Orang dah buat benda elok apa semua, dia petikai pula.
Bangang namanya. Tu. Nah, jadi janganlah jadi begitu. Bak kata Habib Rizik, kalau kamu boleh berjuang, berjuang bersama kami. Kalau kamu tak mampu berjuang bersama kami, kamu menyokong kami. Kalau kamu tak mampu menyokong kami, kamu diam saja. Janganlah kamu menjadi penghalang kepada perjuangan kami. Kalau kamu menghalang perjuangan kami, kamu juga termasuk musuh kami. Dia begitu. Jangan, kalau kita tak boleh nak berjuang, tak apa, sokong, sudah. Saya sokong Ustaz, saya sokong. Okey dah. Tak boleh nak sokong tak, senyap aja. Like saja dia. Tak boleh nak like juga, buat komen titik. Tik. Dah. Tak boleh gak diam. Tak payah buat apa-apa. Ni dak gatai tangan. Tulis juga nak menghina orang yang mempertahan dan memperjuangkan agama Allah. Aduh. Aduh. Jadi gitu. Jadi berserah kepada Allah yang hidup dan yang tak mati. Jadi sifat mustahil, ingat, pegang pada diri kita. Jadi biar nampak. Jadi biar kita nampak kita ni memang lemah lah. Memang kita lemah. Kita tak mampu nak lawan. Tak payah kata Siti Kasim. Siapa-siapa kita tak mampu lawan. Tapi aku lawan juga ni, kenapa? Kerana aku bergantung dengan Tuhanku yang maha kuat. Orang kata tak lut dia peguam. Hang siapa nak lawan dia peguam. Memang bukan aku yang lawan dia. Aku serahkan urusan ni pada Tuhanku. Kerana Tuhanku tak kira peguam ke bapak peguam sekalipun, Tuhanku boleh hancurkan sekelip mata. Nak heran ni, nak takut apa? Tapi kalau kita memandang diri kita je memang takut. Nak buat report pun takut. Kalau memandang diri, jangan cari pasal pula. Kita ni sekejap kita report kan, kalau tak kena cara ke apa, bukti tak ada apa semua, kena kita balik pula kan. Dan macam mana itu? Yang ikhtiar kita, yang mengerjakan segala hak ini Allah Ta'ala. Kan? Macam tu tak payah ngundi lah, tak payah sokong kan perjuangan Islam. Jangan lawan puak-puak kerajaan. Jadi kalau kalah kan habis kita. Kan? Ulama buat senyap je. Nak buat maksiat, joget-joget. Jangan lawan dia, joget. Biar. Nak lawan lah, selemah mana pun kita lawan. Sebab memang kita lemah. Yang kuat Allah. Ini sifat 20 belajar. Al-ajzu kita, al-qudrat Allah. Kita bergantung al-qudrat, bukan diri kita. Gantung dengan Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai wakil kita. Inilah wakil kita. Serah pada Allah. Depa tak apa, depa ada peguam. Kita tak ada backup ni, tak ada peguam. Siapa kata kita tak ada backup? Kita semua ada backup. Cuma kita tak hargai backup kita. Backup kita siapa? Allah. Ada satu wawancara di televisyen. Ada satu orang ni, dia orang terkenal jugalah, dan mulut dia tu tegas menegakkan hukum Allah dalam sebuah negara. Kemudian diwawancara oleh wartawan tanya dia, kamu tak takut ke kamu cabar-cabar penjenayah, ahli maksiat, orang-orang yang jahat? Mereka ni kan gangster. Kamu tak takut ke mereka akan apa-apakan kamu? Sebab saya tengok kamu tak ada bodyguard pun. Lepas tu dia jawab balik, siapa kata saya tak ada bodyguard? Saya ada bodyguard. Bodyguard saya sentiasa bersama saya. Bila mana pun, saat mana. Sehingga ke saat sekarang pun bodyguard saya bersama saya. Dan dia melindungi saya. Kemudian wartawan tu tanya, siapa bodyguard awak? Allah Rabbi. Allah Tuhanku. Allah lah yang pertahankan saya. Allah yang melindungi saya. Allah yang jaga saya. Sebab apa Allah jaga saya? Intan surullah yang surkum. Siapa tolong agama Allah, Allah tolong dia. Dalam arti kata lain, siapa jaga agama Allah, Allah jaga dia. Kan? Takut apa lagi? Kalau mereka nak bunuh kita, mati syahid. Mereka humban kita dalam penjara, uzlah. Tapi jangan minta lah. Tapi kalau berlaku lah. Macam Tok Guru kita sebagainya. Kan? Faedah kan Tok Guru masa kena tahanan ISA. Khatam kitab hikam dalam tu. Tok Guru tunjuk kat anak kitab hikam ni kan. Kat belakang sekali tu ada cok penjara. Ni dia Tok Guru tunjuk kat anak. Tengok anak graduate penjara.
Nak khatam ni dalam tu, dia kata. Khatam kitab ni dalam tu. Memang berkat. Padahal orang masuk penjara macam-macam hal. Masuk penjara dapat khatam kitab. Tak, itu berkat ke bala? Berkat. Nikmat. Walaupun namanya penjara. Tu orang yang berjuang, orang beriman ni duduk tang mana pun berkat. Duduk dalam mana pun tetap nikmat. Nampak? Dalam penjara pun masih lagi nikmat. Tu. Sampailah anak mengajar di masjid penjara Tapah, kadang-kadang jumpa pegawai-pegawai warden penjara situ. Anak murid Ustaz Siddiq saya dulu masa Ustaz Siddiq kena tahanan, saya jaga dia. Tongking salam kat Ustaz. Rindu kat Ustaz dia kata. Nampak? Depa sampai sekarang duk ingat kat tu guru kita. Keberkesanan. Habib Bahar duduk dalam penjara dapat mengislamkan beberapa orang banduan dalam tu. Kemudian ajar hadis pula sampai banduan hafal hadis. Kita tak tak hafal hadis. Banduan hafal hadis. Kadang-kadang nikmat. Ulama masuk mana memang hebat ni. Kan? Kata Habib Bahar, dia kata gini. Singa tetap singa walau dalam dalam kurungan, dalam kandang. Anjing tetap anjing walau dalam istana. Maksud dia tersirat tu dalam makna dia. Dia kata makna pejuang Islam tetap pejuang Islam walaupun dalam tahanan. Penista agama, pendusta agama, penghina agama tetap menjadi seorang penghina walaupun duduk dalam sebuah mahligai. Walaupun berpakaian mewah tapi dia tetap dihina di sisi Allah sebab menghina agama Allah. Dia gitu. Jangan takutlah. Kan? Berjuang sungguh-sungguh. Tu. Sebab tu itu tujuan kita mengaji sifat 20. Biar nampak. Jangan menadah haji kitab. Tengok kitab hancur juga sama dengan Tok Guru hancur kitab. Tapi tanya tak boleh lepas juga. Tak faham juga bila nak amalnya. Ni biar faham. Macam mana nak pakai dia, nak amalnya tang mana. Nak begitu bila saat Allah uji kita, kembalikan ilmu yang kita belajar ni. Yakin kuat kita kepada Allah. Jangan goyang sesekali. Kan? Yakin kita kepada Allah. Jadi kita berhenti setakat ni dululah. Esok pagi insya-Allah kita sambung ke sifat ke-11 sama, kemudian basar dan juga kalam. InsyaAllah esok pagi tiga sifat kita jalan terus. Dah habis sifat ma'ani, tinggal ma'nawiyah. Ada soalan? Soalan yang tertangguh dari pagi tadi kita cuba jawab sedikit masa lagi yang ada ni. Saya nak tanya apakah maksud Allah berada bersama di atas. Okey, baik. Soalan ada seorang dia tanya, apa maksud Allah berada atau bersemayam di atas arash? Okey, baik. Pertama sekali, permasalahan yang berlaku akibat diterjemah bahasa tu. Tetapi kalau yang tulisnya dalam bahasa Arab Quran, Ar-Rahmanu ala arsyistawa. Kalau nak terjemah, dia terjemah satu-satunya begini. Ar-Rahman tu Allah lah, Ar-Rahman yang maha pemurah. Ala atas, arsy tu arash, istawa tu jadi masalah. Istawa tu boleh pelbagai makna. Salah satu maknanya duduk. Tapi bukan mesti dengan makna duduk. Ada juga dengan makna lurus. Seperti kita semayang tu imam kata apa? Istawu sufufakum. Istawu tu asal kata istawa juga. Luruskan saf. Ada banyak makna. Jadi bila ada banyak makna, tengok pada tempat tu. Nak bubuh makna mana yang sesuai. Macam kita bicara pagi tadi, perkataan duduk tu banyak makna. Ada dengan makna duduk dengan duduk sini. Ada dengan makna duduk dengan makna tempat tinggal. Entah duduk mana? Tak, saya tak duduk, saya tengah berdiri. Orang tanya duduk tempat tinggal, bengong. Orang pun marah dah. Tapi perkataan duduk juga. Jadi banyak makna. Jadi istawa banyak makna. Jadi bila begitu, ulama kaji ulama yang lebih layak lah. Sebab tu mufassirin ni satu gelaran yang diberikan orang yang layak menafsir Quran. Dalam kitab Al-Tibyan, kita adab dengan Quran, ulama memberi pesan
Orang yang bukan layak untuk menafsir Quran, haram hukumnya menafsir Quran. Jadi bila kita baca ayat Quran, kemudian kita nak nyatakan maknanya, pastikan makna ayat tu diambil daripada mana-mana kitab tafsir yang muktabar. Jangan kita pandai-pandai reka sendiri. Kerana hukumnya haram sebab kita bukan mufassirin. Jadi bila rujuk kitab-kitab tafsir yang muktabar pada ayat Ar-Rahmanu 'ala arsy istawa, jadi istawa di situ bererti maknanya Allah menguasai arasy. Maknanya Allah, dari situ ulama mentakwilkan menguasai arasy. Ini kerana dalam masalah akidah ni dia ada dua, satu salafi, satu lagi satu ulama salaf, satu lagi ulama khalaf. Jadi ulama salaf, dua-dua ni akidah ahli sunnah wal jamaah. Ulama salaf dia tidak mentakwilkan sebarang ayat. Maknanya dia terima sebulat-bulat. Jadi kalau dengan istawa, seperti macam kita bicara tentang esei. Kita nak mudahkan faham, kita terjemah esei tu dengan satu. Tapi ada ulama dia mengekalkan perkataan esei tanpa menterjemahkan pada perkataan lain, kerana takut merubah maknanya. Jadi itu antara pandangan-pandangan ulama salaf. Kan? Macam mana ayat tu? Yadullah fauqa aidihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Jadi mereka yang berpegang pada pandangan salaf mengatakan memang dia kata tangan Allah di atas tangan mereka. Tangan macam mana tak bicara. Dia tak tanya, tak timbulkan sebarang persoalan tangan tu macam mana. Dia ambil terus ayat tu macam tu saja. Dan inilah pandangan yang sebaik-baik pegangan. Kalau orang tanya antara pegangan salaf dengan pegangan khalaf, mana lebih afdal? Pegangan salaf, ulama jawab. Dengan terus memegang ayat tu. Tapi kalau untuk berhujah terpaksa juga dimaknakan. Maka bila nak dimaknakan, ambil takwilan daripada alim ulama, maka ikut ulama khalaf, dia orang mentakwilkan ayat. Jadi pada sudut Ar-Rahmanu 'ala arsy istawa, ulama mentakwilkan istawa itu dengan maksud menguasai. Maksud menguasai maknanya Allah menguasai arasy. Arasy, kenapa disebut Allah menguasai arasy? Kerana arasy makhluk Allah yang paling besar. Paling besar sekali arasy dah. Jadi kalau makhluk paling besar pun Allah kuasa, dah makhluk kecil macam kita, tu maksud dia. Jadi madai Allah kata arasy merangkumi semua dah. Macam contoh, anak kata saya angkat meja. Bila anak angkat meja, mic terangkat tak? Terangkat, kitab terangkat, bulu ni terangkat juga. Ni ada bulu sini. Orang tak nampak lah. Terangkat dengan angkat meja. Jadi tak payah nak sebut satu-satu. Awak angkat apa? Saya angkat meja, sejadah, kitab yang koyak ni, kitab ni satu, kitab ni, handset, bulu. Habis semua nak sebut. Letih lah. Cakap je angkat meja, yang lain tak angkat. Jadi bila Allah kata aku menguasai arasy, maksudnya merangkumi semua dah lah. Sebab arah paling besar dan yang kecil lagi lah. Tu sama juga dengan ayat yadullahi fawqa aydihim tu, tangan Allah di atas tangan mereka. Ulama takwil tangan tu bukan hanya tangan, takwilannya adalah kuasa. Kerana dengan tangan itu orang ada kuasa. Sebab tu disebut kaki tangan. Kan? Tadi kaki tangan klinik Sungai Kerang datang. Kaki dengan tangan je, badan tak datang. Bodoh lah tu. Nampak? Kaki tangan maksud staff. Maknanya dia punya tenaga kerja dia, kan? Tu ni ayat perkataan tu dia boleh dengan banyak makna. Dia dalam bahasa Melayu gitu dah. Gitulah. Jadi maksudnya maksud Ar-Rahmanu 'ala arsy istawa tadi tu, ayat maksud dia Allah menguasai segala-galanya. Mudah faham ni gitu. Kalau buka dalam tafsiran panjang lagi dihurailah. Ini mudah-mudah saja kita simpulkan. Ada lagi? Tak ada dah. Itu saja pertemuan kita pada malam ni. Moga-moga diberkati Allah dan diizinkan Allah untuk dimasukkan ilmu kepada kita. Dengan sebab ilmu itulah bertambah iman kita, dan bertambah iman bertambah amal, bertambah amal bertambah pahala, bertambah pahala bertambah kasih sayang Allah untuk dimasukkan ke dalam syurga. Amin. Jadi sekadar tu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'mala salihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bi mauti syuhada wa adkhilnal jannata ma'al anbiya alaihi wassalatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wassallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.